Okey, pada hari ini saya dah buat satu lawatan untuk satu kawasan hotspot denggi di apartmen Sri Cempaka di Bandar Baru Bangi, dan sebagai satu langkah untuk meningkatkan kesedaran di dalam kalangan rakyat tentang keperluan untuk menjaga kebersihan persekitaran sebagai satu usaha untuk mengawal pembiakan nyamuk Aedes yang menyumbang kepada kes-kes denggi. Kerana mengikut butiran yang kita ada, boleh dikatakan keadaan yang ada pada masa sekarang amat membimbangkan, kerana jumlah kes yang telah direkod daripada awal tahun ini sampai hari ini ialah lebih kurang 15,251 kes di seluruh negara, dan daripadanya 7,355 ialah daripada negeri Selangor, dan bermaksud negeri Selangor hampir 50%, saya ingat 47% daripada negeri Selangor, yang lain daripada negeri-negeri yang lain. Dan jumlah kematian pada tahun ini ialah 37 orang, dan kematian yang paling banyak ialah di negeri Selangor juga, 12 kes, diikuti dengan negeri Pulau Pinang 7 kes dan Terengganu 6 kes. Dan secara ringkas, pembiakan nyamuk Aedes disebabkan oleh kelemahan di dalam kawalan kebersihan persekitaran. Kalau kita boleh menghapuskan semua tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes, then tiada ada kes, kerana tak ada vektor, kes tidak boleh meningkat. So, usaha kita macam mana mengurangkan itu. Itu satu langkah saja yang kita ada untuk penyakit ini. Kita tiada ada ubat yang berkesan. Sampai sekarang vaksin pun bukan 100% berkesan. Dan selain daripada itu, kita boleh gunakan dua langkah saja. Langkah satu ialah mengurangkan tempat-tempat pembiakan, dan kaedah kedua untuk kita secara berusaha untuk mengawal diri sendiri daripada gigitan nyamuk Aedes, iaitu menggunakan protection seberapa banyak yang boleh. Dan kawalan nyamuk Aedes ini pun sangat mustahak berkaitan dengan satu isu antarabangsa yang ada pada masa sekarang, iaitu penyakit Zika virus di dalam South America, di mana semalam saya dah beritahu ada 26 negara di dalam South America yang sudah ada kes-kes Zika virus. Dan memang di kalangan rakyat ada kerisauan kalau virus ini datang ke negara kita, apa yang akan berlaku. Tapi akhirnya virus itu pun vektornya ialah Aedes juga. So, untuk itu pun kawalan Aedes sangat mustahak. So, kawalan Aedes sangat mustahak untuk mengawal denggi yang menjadi the first problem for us, and also as a method to ensure that if at all there's Zika virus in this country, it will reduce its spread. Itu yang perkara yang diberi tumpuan. So, kita kena meningkatkan lagi berkali ganda usaha kita untuk mengurangkan tempat-tempat pembiakan ini seberapa banyak yang boleh. Dan rakyat kena mempunyai kesedaran yang lebih tinggi di isu kebersihan ini. Jangan membuang bekas-bekas makanan. Tadi kita nampak polystyrene dibuang secara terbiar. Kalau dia buka, boleh jadi kawasan takung air. Ini kalau ada tempat-tempat yang sediakan, tolonglah buang di kawasan-kawasan itu. Dan ini civic consciousness ini sangat mustahak. Dan nombor 2 ialah pihak berkuasa tempatan dan mereka yang telah diberi
tanggungjawab untuk menjaga kebersihan, contohnya kontraktor. Mereka kena buat jalan kerja mereka secara baik, secara mengikut jadual dan mengikut standard operating procedure yang telah ditetapkan. Contoh tadi kita nampak tong sampah yang sepatutnya di dalam rumah tong sampah, there is already a place built untuk simpan tong sampah itu, tapi ianya tidak disimpan di situ, tapi disimpan di luar. Dan kalau simpan di luar, kalau ada hujan, tong sampah akan menjadi satu tempat untuk air takung. Dan ini boleh jadi satu punca pembiakan nyamuk Aedes. So there are simple things like this. Dan saya ada minta bahawa maklumat kena dikongsi dengan semua pihak. Contohnya jumlah kes-kes yang telah dikesan. Maklumat ini dikongsi dengan pihak berkuasa tempatan, majlis-majlis daerah contohnya, dan mereka gunakan itu sebagai satu langkah untuk membuat aktiviti-aktiviti kebersihan. Contohnya, Kementerian Kesihatan apa yang kita buat, kalau ada kes, kita cek ada jejentik kata. Dan kalau ada, kita spray ubat. Dan kita minta pihak tuan rumah untuk membuang tempat-tempat pembiakan itu, dan kita buat fogging di kawasan-kawasan tertentu. Tapi kita tidak mempunyai tanggungjawab atau jentera atau pekerja untuk pergi dan buat pembersihan di tempat-tempat. That's outside our scope. Itu ialah di bawah pihak berkuasa tempatan. So itu perkongsian maklumat untuk pastikan ini akan berlaku sangat mustahak, supaya kalau tempat ini diisytihar sebagai hotspot, so every agency will go there, cleanliness akan dibuat, pungutan sampah dibuat secara baik, penyelenggaran semak semun yang ada, pembersihan longkang semua dibuat secara baik. Kalau that kind of holistic approach, saya ingat kita boleh berjaya untuk mengurangkan jumlah kes yang ada di dalam negara kita. Okey, ada apa-apa soalan? The virus doesn't turn. They belong to the same family, the flavivirus group, but they are different viruses which have existed for a long time. This particular virus has been a zoonotic virus since it has been in animals, and there have been cases where the animal virus is bitten. There's also a human one which spreads through vector, that is the Aedes mosquito. And there have been sporadic cases here and there, but the recent one, of course, South America, it's more widespread than before. Our only concern is through travel. People bring the virus back here, then it starts spreading. That's our concern. It's because nowadays travel is so fast, so easy. So when they bring the virus, they might not know, they are asymptomatic. They come here, then bitten by our Aedes mosquito, then it will spread. Then once that process starts, then we can't control it. You see, that is our fear. So that's why we want to, whatever mechanisms which I announced yesterday and which we will be following up, is aimed at that. And when you go to the root of it, how to reduce it, control Aedes. Control Aedes. That is the root solution for that. Lastly, has the Malaysian government changed its stance regarding the Zika virus? What do you mean by that? Has the government made any travel bans, or has it changed anything? We made certain announcements yesterday. You're from which paper? Bernama. Yesterday covered by your paper. Bernama. Your guy came for the press conference. You take it from him. Okay. Since you say that, Aedes, dengue fever is on the rise and all that, and are you changing or reviewing anything to tackle dengue? We are constantly doing that. For example, we are doing widespread larvicidal spraying. That means to reduce larvae. In certain areas, we have introduced over the last few months what we call outdoor residual spraying. This means these are sprays, once we spray, it stays there for about few months, 3 months. 3 to 6 months it stays there. So if the mosquito actually comes into contact, then it becomes weaker and then it dies. And we found that it's useful when we use it in high-rise apartments. So we are using that in quite a lot of high-rise apartments.
And then even the larvicidal spraying, we are using two types. One is the chemical one, the Tamifos based, and the other one is using a bacillus called Bacillus thuringiensis, which is combined with various kind of formulations, so it actually can spread to wide area. So, and this we continuously update. We also working, IMR has formulated a paint which has got this thing, but that is waiting for the pesticide board approval and subsequent commercialization, so people can paint this paint, which also will give protection. So that process is continuous, trying to find newer and newer tools which can give us protection. It's not static, so we'll continue doing that, right? So what you're saying about, like, just now you say about information sharing within all the agency and local councils, that is also one of them. That they do meet. I think at the state level, there's a meeting, and then they have district level meetings with all the agencies sit together. But what I want them to see is how will this information translated to action on the ground. That is important. The information alone is not enough. The information should be translated to a certain kind of action on the ground, which is proactive and very focused on the issue at hand, so that can actually give us results which we want. Right? But the fear of spreading, from Zika to this Aedes-based mosquitoes, if it spreads, will it be fast or can it be controlled? What are the steps that can be? Control is Aedes control. Because if we don't do Aedes properly, and if the virus, the mosquito is a lot, and there are people with the virus around, the risk of spread is real. Is it fast or? I mean, it's as fast as dengue. The incubation period is about the same. I think it's 2 weeks. 2 weeks. So during that period, it can spread to another person, and only thing, the problems are different. Dengue can lead to a very severe, debilitating disease which can lead to death. Whereas this particular one leads to different problems, affects pregnant women, they can give birth deformed babies and can damage the nerves. So that is the outcome. So these are the things which we have to take into consideration. Last year, a similar exercise in Kampung Kayara, when said that you would want to take action or city council would clean up the area as well as they're supposed to do. Any follow-ups on that? We have given notice, advices to city councils where we find things are lacking. But so far, we have never issued a legal compound notice to any city council, so far. But this is an option which we will keep in mind if, despite repeated reminders, the local authorities don't buck up or don't do the things which they need to do. But having said that, I must tell you that we saw a significant improvement in the number of activities done by some of the local councils in Selangor State after the various activities which we have done. So that actually is at that particular time to reduction or flattening in the number of cases. Tamil ya? RTM alla porke? Huh? They never take like you give. Huh? இன்று இங்கே பண்டபாரு பாங்கியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ சம்பாக்கா உயிர்மாடி வீடமைப்பு திட்டத்துக்கு டெங்கி காவல் விஷயமாக ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தி அதுக்காக நான் பார்வையிட வந்திருக்கின்றேன். நம் நாட்டில் டெங்கி பிரச்சனை அதிகமாக கூடியிருக்க கொண்டிருக்கின்றது. இந்த ஆண்டு ஆரம்பத்திலிருந்து ஏறக்குறைய 15,250 கேஸ் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இது கடந்த ஆண்டை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது 2000 கேஸ் கூட. இந்த உயர்வு நமக்கு கொஞ்சம் அதிகமான கவலையை தருகின்றது. ஏனென்றால் இதனால் உயிர் இழக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறதுனால இந்த டெங்கி நோய்க்கு கட்டுப்படுத்தக்கூடிய முயற்சியில் அரசாங்கம் தீவிரமாக இறங்கியிருக்கின்றது. இதற்கு மருந்து இல்லை, அதே நேரத்தில் தற்காப்பு வேக்சினும் நல்ல முறையிலே இல்லை. இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு ஆயுதம் ஏடிஸ் கொசுவையுடைய உற்பத்தியை எப்படி கட்டுப்படுத்துவது என்று. அதை கட்டுப்படுத்துவதனால்
சுற்றுச்சூழல் சுகாதாரத்தையும் தூய்மையையும் வந்து நம்ம வந்து உறுதிப்படுத்த வேண்டும். இதற்கு பல தரப்பின் உதவி தேவை, மக்களுடைய உதவி தேவை. அவங்களுடைய புரிந்துணர்வு, அவங்களுடைய ஒத்துழைப்பு ரொம்ப முக்கியம். இரண்டாவது, ஊராட்சி மன்றங்கள் அவர்களுடைய பொறுப்பை வந்து ரொம்ப நல்ல முறையிலே செய்ய வேண்டும். ஊராட்சி மன்றங்களால் பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்ட குத்தையாளர்கள் அவர்கள் வேலையை வந்து நல்லா செய்ய வேண்டும். பல நேரங்களிலே வந்து குப்பையை வந்து அகற்றக்கூடிய முறை வந்து சரியாக செய்யப்படவில்லை. பல இடங்களிலே வந்து அவங்க சுற்றுச்சூழலில் வந்து தூய்மை செய்யக்கூடிய முயற்சி கொடுக்கப்பட்டாலும் அது வந்து அவங்க நல்லா செய்யலை. இதெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து பல பிரச்சனைகள் வந்து உருவாக்கி இருக்கின்றது. குறிப்பாக இப்போ இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் இந்த ஜிகா வைரஸ் என்ற புதிய ஒரு கிருமி உலகத்தில் வந்து பரவி கொண்டிருப்பதனால அந்த கிருமியை பரவ ஒரு இடத்துலேருந்து இந்த இடத்துலலே பரவக்கூடியது வந்து ஏடிஸ் கொசுனால் இருக்கிறதுனால இரண்டையும் வந்து பாதுகாப்பதற்கு நம்ம ஏடிஸ் கொசுவோடைய பாதுகாப்பு வந்து ரொம்ப முக்கியம். அதனால அரசாங்கம் இதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதோடைய முயற்சிகளை வந்து கூடுதலாக செய்யும். ஓகே, தேங்க்யூ.